الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس رجلان العالم والمتعلم ولا خير فيما هما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan izin Allah kita sekali lagi dapat kembali meneruskan pengajian kita pada malam ni. Jadi semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa kita hadir ke majlis ilmu, hadir dalam majlis belajar ngaji Al-Quran, hadir dalam majlis ibadah, hadir dalam majlis zikrullah. Kerana majlis-majlis ibadah ini yang kita hadir dia merupakan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang bertakwa. Jadi semoga dengan ibadah, dengan amalan yang kita lakukan, kita meningkat naik menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja di dunia, malah bertakwa di hari akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa semoga kita semua memperolehi digulungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa di dunia, lebih lagi di hari akhirat insya-Allah. Jadi kita tinggal di situ, kita masuk tajuk perbincangan kita pada malam ni. Kita berbicara tentang solat Jumaat. Jadi yang lepas kita berbicara makruh ketika membaca khutbah Jumaat dan perkara yang ada hubung kait dengan khutbah, membawa kepada makruh. Yang lepas yang kita berbicara tentang makruh. Yang malam yang ni pula kita baca sunat Jumaat. Sunat Jumaat. Sambungan dia ialah sunat Jumaat. Jadi yang lepas tu dia kata apa ni makruh makruh dan bid'ah. Jikalau dijadikan pada hari Jumaat itu. Dia kata dan setengah daripadanya bid'ah. Bukan saja makruh tapi bid'ah jikalau menyurat oleh khatib di mimbar. Ada surat di mimbar, dia menulis dekat mimbar dia tulis menyurat dengan di mimbar, di atas ada tujuan sesuatu. Dia buat itu dikira mungkar. Perbuatan itu menulis dekat mimbar. Ketika dia naik nak baca khutbah dia nulis dekat mimbar, dikira dia ada, kita kata sebagai nak bomo ataupun nak cari sesuatu benda, dia pun tulis. Menyurat adalah bid'ah yang mungkar. Menyurat, menulis di mimbar, menulis ketika naik tangga dan sampai dekat mimbar dia nulis. Dia nulis ada satu amalan yang ditegur apa ni perbuatan tersebut. Dia tidak boleh menulis di mimbar. Itu makruh dan juga bid'ah. Yang lepas kita berbicara, dia kata yang lepas juga dia kata makruh seseorang pembaca khutbah itu berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, berpaling ke belakang. Ketika membaca khutbah tu hendaklah menghadap jemaah. Menghadap jemaah, dan tidak berpaling ke kanan dan tidak berpaling ke kiri, menghadap jemaah gitu. Tu. Dan makruh menumbuk-numbuk tungkat. Dia naik tungkat tu, dia naik di atas anak tangga. Dia bawa tungkat naik ke atas, setiap kali naik dia tumbuk 1, 2, 3 naik gitu. Menumbuk-numbuk tungkat ke atas anak tangganya. Jadi dia naik dia tumbuk tungkat. Tak boleh. Tidak boleh, makruh perbuatan tersebut. Jadi makruh membaca doa tak kalau naik tangga mimbar. Baca doa, satu tangga naik baca doa. Itu antara perbuatan apa ni bid'ah. Perbuatan bid'ah, perbuatan makruh ada setengah tu boleh membawa kepada perbuatan bid'ah yang berlaku pada hari Jumaat, bukan saja pada khatib tapi pada amalan masyarakat, pada amalan-amalan yang lain lah, amalan di kalangan kita, amalan masyarakat ketika berada dekat rumah kita, ketika amalan-amalan yang lain lah pada hari Jumaat tu. Dia ikat tali ke, ikat kain kuning ke, dia buat hari Jumaat. Hari Jumaat tu jadi sebagai satu amalan yang bid'ah pula dibawa pada hari Jumaat tadi. Kalau nak pergi bomo, kena mari hari Jumaat. Lepas tu kena bawa kain kuning. Dia mula campur adukkan. Dia mula campur adukkan hari Jumaat tadi
sehingga menjadi mungkar ia pada hari Jumaat. Bukan saja pada khatib, pada jemaah, pada masyarakat yang datangi sembahyang atau masyarakat yang wanita, golongan wanita ataupun golongan yang sakit yang tidak datang, mereka mengamalkan amalan bid'ah pada hari Jumaat atau tegahan melakukan amalan bid'ah pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu dia mulia, bila mulia mula melakukan bid'ah. Begitu juga amalan bid'ah ketika ada kematian. Ada kematian, bukan kata hari Jumaat lah, kalau mati hari lain pun dia panggil, dia buat solat hadiah. Itu dikira bid'ah juga. Solat hadiah kepada orang yang telah meninggal. Itu bid'ah yang mungkar maksudnya. Ataupun dipanggil solat teman. Nama dia ada setengah tempat panggil solat teman, ada setengah tempat dia panggil solat ghaib, ada setengah panggil solat hadiah. Itu bid'ah melakukan solat hadiah, melakukan solat ghaib, melakukan solat teman. Nama tengok tempat. Ada tempat nama dia solat teman, ada tempat nama solat hadiah, ada tempat nama dia solat ghaib. Nama solat ghaib itu bid'ah amalan tu. Jadi lepas dia meninggal, jadi dia akan suruh seseorang sembahyang untuk orang yang meninggal. Masyarakat kalau sebelum ni memang banyak. Tapi oleh kerana dah berlaku kita kata penerangan dan sebagainya, amalan bid'ah tu sudah tidak dilakukan lagi. Sebab saya tahu tu, saya sentiasa didatangi oleh ahli jemaah yang meninggal. Mereka akan suruh saya buat. So saya buat yang tu. Bila saya tahu tu, so saya buat. Daripada dulu lagi lah. Kira-kira 20 tahun yang lalu lah. Banyaklah macam masyarakat tu. Dulu saya ngajar dekat Perak. Dekat Perak dulu ada Gerik. Saya ngajar di Gerik dulu 5 tahun. Masa tu muda lagi lah. Baru posting. Umur dalam 25 tahun sampai umur 30 tahun. Duduk dekat Gerik 5 tahun. Jadi masyarakat tu datang jumpa kita. Di antaranya saya kuliah lah, menyampaikan kuliah. Jadi bila ada kematian, kita kena uruh lah. Lepas tu dia akan tulis nama, beri pada saya. Dia kata, Ustaz, minta Ustaz sembahyang sunat hadiah kepada arwah si mati 2 rakaat antara maghrib dengan isyak. Sembahyang dia ada tempat letak pula sembahyang tu, maghrib dengan isyak. Sembahyang pula 2 rakaat hadiah pada si mati. Tahu dia. Tahu dia tu. Lepas tu dia bagi sumbangan sikit. Bagi sumbangan kat kita. Dia boleh bagi tulis nama apa semua. Bagi sumbangan. Kita pun buka nak tengok nama tu, ada duit dalam. Duit adalah RM20. RM20 tu 2 rakaat RM20. 1 rakaat RM10. Bagus tu. Bagus, dapat duit juga kita. Tak apa, kita pun tukar pada yang lain. Kita buat solat hajat gitu je lah. Kita tukar lah buat solat hajat untuk tua dia. Lepas tu kita tukar kepada doa, tukar kepada zikir, tukar pada yang lain. Dah beri duit ni, duit kita nak batal balik, takut dia kecil hati. Nak kata bid'ah, dia pun tak faham. Dia tak faham benda tu. Jadi kita ambil penerangan dia tu, kita tukar. Kita tak buat solat sunat hadiah, tapi kita buat solat sunat hajat. Hajat dia supaya dia dijauhi daripada bala, daripada musibah, dia dapat ketenangan, kebahagiaan, kehidupan, kekalkan iman. Kita ambil hajat lain, tunaikan hajat yang lain pada dia. Gitu. Dia kena tahu cara. Hak pasal kurban baru ni, ramai datang jumpa saya, dia kurban kepada arwah. Datang kurban kepada arwah. Tu sebenarnya tak boleh macam tu. Dia datang, dia kata, Ustaz, saya nak 2 bahagian. Nak 2 bahagian, satu untuk arwah mak saya, satu arwah ayah saya. Saya pun tukar. Kita tak tolak lah, yang begitu tukar. Dia kata, kurban ini, boleh buat, tapi kena macam ni. Niat pada diri dia, beri kamu. Kata kalau dia nama Ustaz Abdullah, nama dia. Abdullah dia tadi jumpa saya. Dia kata, dia nak buat kurban arwah mak dia, ayah dia. Kata boleh. Untuk Abdullah lah, untuk dua-dua ni. Bahagian pertama untuk kita, bahagian kedua untuk kita. Sedekah kita buat ni, sedekah ni kita beri sedekah lah kita bila niat kurban apa semua. Dapatlah bahagian kurban tu, kita sedekah ada pakai miskin tadi. Jadi kita niat sedekah tu untuk mak dan ayah kita. Bahagian kurban yang pertama kita sedekah ni untuk mak ayah kita. Bahagian kurban yang kedua untuk ayah kita. Yang pertama untuk mak, yang kedua untuk ayah. Boleh. Yang tak bolehnya tulis nama dia terus. Kurban tu untuk nama mak kita terus. Yang pertama, yang kedua ayah kita terus. Tak boleh lah. Buat nama kita dulu. Buat nama kita boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi nak tolak terus, saya juga yang beri duit tu.
Duit dah kita tak boleh nak ambil duit. Tak boleh, tak dapat ilmu kurban kat kita. Kita nak sumbangan ilmu kurban tu. Mari untuk arwah tu ramai datang. Dah lebih ada seekor lembu dapat untuk arwah. Dia tak pergilah, dia beri sumbangan. Beri sumbangan. Dia kata ni untuk arwah mak saya, arwah ayah saya. Dia sekejap orang lain pula datang. 2 bahagian, arwah ayah, mak, orang lain pula datang. Tulis nama tu. Kita pun beri penerangan, tapi alhamdulillah mereka menerima. Kita ubah sedikit, dia menerima. Jadi macam yang tadilah, dia suruh kita buat solat sunat hadiah, kita tukar pada solat sunat hajat, pada yang lain. Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi. Dan sunat membaca surah di dalam sembahyang Jumaat tu. Surahnya ialah rakaat pertama dibaca surah Jumaat. Rakaat pertama sembahyang Jumaat baca surah Jumaat. Yang kedua baca surah Al-Munafikun. Atau rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat yang kedua baca Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Kalau sembahyang sunat hari raya, rakaat pertama baca Sabbih, rakaat kedua baca Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Pada sembahyang hari raya. Kalau pada sembahyang Jumaat, surah Al-Munafikun. Pada sembahyang Jumaat, surah Jumaat dan surah Al-Munafikun. Jikalau dia tinggalkan, jikalau dia tertinggal rakaat pertama, dia tertinggal surah tadi, dia boleh bawa pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua itu hendaklah dibawa 2 surah hak sunat tadi, digabungkan 2 surah yang sunat itu. Rakaat pertama dia baca surah lain, bukan surah yang disunatkan. Lepas tu dia terlintas rakaat kedua, hendaklah digabungkan 2 surah tu. Seperti ayat sajadah pada pagi subuh Jumaat. Dia datang pagi subuh Jumaat, sunat baca ayat sajadah. Dia terlupa, dia baca surah lain. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Muzammil, baca surah lain lah. Tiba-tiba rakaat kedua baru terlintas. Bila makmum tegur, maka bawa 2 surah tu pada rakaat yang kedua. Baca mula-mula surah sajadah, sujud sajadah apa semua. Habis itu baca Hal Ata 'alal Insan. 2 surah yang panjang pada sembahyang subuh. Rakaat pertama tu panjang dah. Baca Hal Ata 'alal Insan. Ayat sejadah. Rakaat yang kedua Hal Ata 'alal Insan. Panjanglah 2 surah tu. Jadi 3 surah. Dan rakaat pertama terlupa, rakaat yang kedua baru ingat. Bila ingat, digabungkan 2 surah yang sunat ini. 2 surah yang sunat tu digabungkan pada rakaat yang kedua. Kaedah dia. Dan kaedah membaca surah kaedah dia pada sembahyang subuh. Kalau sembahyang 5 waktu, jadi sembahyang subuh tu nama dia sembahyang yang panjang, tawilul mufassal, sembahyang yang panjang. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isyak, namanya sembahyang ausatul mufassal, sembahyang yang sederhana panjang. Sembahyang maghrib nama dia sembahyang pendek. Jadi ambil olehmu akan surah-surah yang panjang untuk sembahyang subuh. Surah yang panjang sembahyang subuh, sembahyang asar, sembahyang zuhur, Jumaat termasuk Jumaat, sembahyang asar, sembahyang isyak, surah yang sederhana panjang. Surah nak bawa tu surah yang sederhana panjang. Sembahyang maghrib surah yang pendek. Surah yang pendek tu berada di antara Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu surah yang pendek. Surah yang pendek. Surah yang sederhana, surah Ad-Duha. Wadduha tu naik ke atas, sampai amma yatasaalun. Itu surah yang sederhana. Ataupun pergi ambil di surah-surah yang lain, tapi dia punya sukatan dia, panjang dia lebih kurang walaili iza, lebih kurang sabbihi, lebih kurang hal ata kahadisul ghasiyah, panjang dia. Sembahyang subuh bawa surah yang panjang, antaranya seperti surah Al-Hujurat. Bawa surah Al-Hujurat pada sembahyang subuh. Bawa surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Sembahyang subuh tu sembahyang yang panjang, antaranya surah Al-Hujurat, ada 18 ayat. Lepas tu surah Ar-Rahman ada 29 ayat. Sembahyang subuh tu bawa surah yang panjang. Kira kata rakaat pertama tu 2 muka, baca 2 muka, 1 lai rakaat pertama. Rakaat yang kedua tu bacalah 1 lai. Jadi 2 rakaat tu biar 3 lai untuk sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh tu rakaat dia pendek, tetapi surah dia panjang. Rakaat dia pendek, surah dia panjang. Itu kedudukan pada sembahyang subuh. Jadi panjangnya lebih lagi daripada sembahyang Jumaat. Panjangnya pada sembahyang subuh tadi kedudukan dia.
Tapi kalaulah tak ingat surah, imam tu tak ingat surah, jadi bolehlah bawa mana-mana surah yang sesuai lah. Yang sesuai pada dia lah. Tidak mengikut kaedah tadi lah. Kalau dia tak ingat, jangan marah. Marah ke tak imam pula. Tak imam baca surah pendek, dia marah. Dia kata, ustaz beritahu dah semayang maghrib, baca surah yang pendek. Semayang isyak, surah yang sederhana. Semayang subuh, surah yang panjang. Ada setengah tak imam, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh sama semua. Surah tu sama semua. Tak ada beza. Tak ada beza. Jadi makmum tu marah. Dia marah kata imam. Dia kata tak ada beza. Semayang maghrib ustaz beritahu surah yang pendek. Semayang isyak panjang sedikit. Semayang subuh lagi panjang. Kenapa tak imam ni sama semua? Dia marah kata imam. Tak imam jawab. Tak imam kata saya tak hafal surah. Saya ingat yang ni ya. Mujud saya baca mujud dah. Mujud baca mujud dah. Dia kata mujud saya baca mujud dah. Jadi kalau kamu rasa nak panjang-panjang kamu nak naik tak imam pula lah. Kamu nak naik tak imam, kita boleh hak ni yang boleh mujud dah. Tetapi jangan melihat mushaf. Jangan lihat Al-Quran di depan. Kalau yang mana kita hafal, yang tu je lah surah yang kita ada. Tapi kalau boleh tingkatkan hafalan. Hafalan tu sentiasa tambah. Jangan duduk di tahap yang sama. Sentiasa kita niat, kita nak hafal surah tu sentiasa. Bukan terimam saja, semakmum apa semua lah. Kerana kalau sembahyang siang hari, kena baca Fatihah, surah Al-Fatihah dan baca surah. Pada sembahyang zuhur, pada sembahyang asar, terimam baca Fatihah dan surah, makmum baca Fatihah dan surah. 2 rakaat yang pertama. Kena hafal. Dan juga hafalan pada kehidupan, dalam kehidupan kita. Kena ada hafalan. Nabi sebut tentang hafal Al-Quran. Nabi sebut suruh kita hafal Quran. Man hafazal Quran. Barang siapa hafaz Al-Quran. Hafaz tu biar sentiasa ada, meningkat. Man hafazal Quran ya ma'ashfiyah. Barang siapa hafal Al-Quran, di hari kiamat dia akan dibangkit berada bersama golongan asliqa, orang-orang yang sadiqin, asfiya, orang-orang yang pilihan Allah. Bersih hatinya, asfiya artinya bersih hati. Berada dalam kumpulan ini orang yang hafaz Al-Quran. Sentiasa nak ada hafal Quran tu. Kalau ingat dah ada 114 surah, kalau kita ingat dah 20 surah, kita nak lagi 21 surah, 22 surah, sampai 30 surah, nak naik lagi. Tak ada seorang penceramah tu, dia beritahu dia hafal surah, dia dah umur dekat 60 dah. Penceramah saya dengar beberapa minggu lepas di satu surau. Penceramah tu nama dia Dr. Nawi, nama pensyarah tu, penceramah dekat Desa 4. Dia ajar Al-Quran, tajuk dia Bab Al-Quran. Bab Al-Quran lah. Dia ajar surah tu, surah-surah nama-nama Nabi. Surah Nabi Hud, Yusuf, surah Nabi Ibrahim, nama Nabi, surah yang dia ajar. Dia baca tafsir serta beri penerangan. Jadi dia kata setiap surah yang dia ajar, dia hafal. Setiap surah yang nak bagi ajar pada kita ni dia hafal. Dia hafal. Masa saya pergi tu dia ngajar surah Ibrahim. Dia ajar surah Ibrahim masa saya sampai tu. Dia sebelum ni dia ajar surah lain. Dia kata surah ini dia dah ingat. Alhamdulillah, dia kata usaha kita anugerah. Jadi walaupun kita dah tua, jadi usaha tu ada, jadi Allah beri lagi pada kita. Ada kehendak ada. Dia kata setiap surah yang dia ajar tu dia ingat. Dia hafal surah-surah. Panjang jugalah. Surah Ibrahim tu panjang jugalah. Surah Yusuf, surah Hud. Jadi dia hafal surah. Dia hafal surah, hafal dapat daripada satu surah ke satu surah. Surah ada beberapa surah. Hafal surah Al-Mulk. Juzuk yang ke-29 tu. Tabarakalladzi. Jadi dia bagi photostat. Lepas sembahyang isyak, dia bagi photostat. Dia boleh 5 minit kan. Dia bagi pada ahli jemaah. Saya rasa saya ngajar 20 surau. Ada dalam 5 surau yang buat macam tu, 5 surau. Sebelum PKP lagi. Dalam bulan 1 hari tu lagi. Dia bagi pamphlet tu, bagi dia punya photostat tu. Dah 5 minit kan. Jadi bakal bacalah lepas daripada sembahyang isyak setiap malam. Sembahyang isyak setiap malam baca tabarakalladzi. Dia baca. Sekarang ni dah bulan 8 dah. Sepatutnya ingat lah. Lama dah, upah dah. Dia baca tulah lagi. Upah surah lain pula. Lama dah. Tabarakalladzi. Dia baca tabarakalladzi tu. Tabarakalladzi biadihi. Dia baca surah tu. Kata, lama dah surah ni. Tak ingat-ingat lagi 8 bulan dia baca.
Dia kata tak PKP tutup Ustaz, tutup nak potong juga. Potong okey lah kata mungkin tak bulan 12 ni. Sampai bulan 12 ni lah. Mungkin hari tu PKP 2-3 bulan tak boleh mari surau. Dia start bulan 1 sampai sekarang ada baca surah tu lagi. Ubah-ubah ada potong start surah lain pula. Surah ni pergi sedekah. Pergi ke surau yang belum buat lagi bagi kat dia. Kata surau kamu pula hafal. Surau kami dah ingat. Semua jemaah kami dah ingat. Kami bawa surah baru pula. Surah Ar-Rahman. Main-main. Surah Rahman pula. Kau duk main surah tu lah. Lama mana dah. Ada satu surah lagi baca Yasin. Baca Yasin lepas subuh. Lepas subuh dia akan edar surah Yasin. Baca Yasin lepas subuh baca Yasin. Lepas subuh baca Yasin. Tu. Bertahun-tahun. Kita singgah tu lepas main subuh duk edar surah Yasin pula. Atau dulu 2-3-4 tahun dulu duk edar surah Yasin. Dah singgah sini. Edar surah Yasin pula. Jadi lepas main subuh wirid sekejap dia akan edar surah Yasin. Bagus jugalah. Tetapi kalau boleh ubah-ubahlah surah lain pula. Kita nak supaya kita boleh ingat semua surah. Bukan satu surah tu saja. Sampai bila nak baca surah ni? Biar kita ada target matlamat. Biar ada target matlamat. Matlamat kita 1 tahun surah ni. Mesti kena ingat. Weekend tu baru jemaah balik rumah baca. Mangat sikit. Tu. Ni bukan tak ada letak poin, tak ada letak matlamat, maka baca lebih kurang. Baca Yasin wal Quranil Hakim. Lebih kurang je lah. Dia tak ambil berat. Sebab dia tidak letak satu matlamat. Ayat sejadah, semua makmu ingat belakang. Hal ata alal insan, semua makmu ingat. Tok Imam tak mari, tak ada masalah. Buat kita, barisan depan, 10 orang, semua ingat. Kalau nak pergi perang, barisan depan, semua boleh pegang senjata. Pandai sebelah kau, enam belah apa semua, boleh. Tak ada masalah. Kalau perang. Kalau nak jadi Tok Imam, semua boleh. Mari semaya subuh, Tok Imam tak mari, buat kita boleh hati. Tok Imam 1 tak ada, Tok Imam 2 tak ada, balik kampung belakang, TJK ada. Tok Bila, Tok Siok boleh jadi Tok Imam. Main-main. Tok Siok boleh jadi Tok Imam. Main-main surah kita. Tok Bila tak kira, dah lagi lah main. TJK, semuanya. Syarat temu duga nak jadi apa ni, Selangor dia buat antara syarat dia. Dia kata Tok Imam, apa 3 orang. Lepas tu AJK, Tok Bila dan Tok Siok sekali. Kena boleh jadi imam. Syarat Selangor buat. Bagus kalau boleh buat betul lah. Kalau boleh buat syarat tu betul Allah bagusnya. Semua AJK boleh jadi imam. Dan imam itu iman ayat sejadah. So, nak mari temu duga tu baca ayat sejadah. Temu duga ayat sejadah dah. Saya sepupu saya nak jadi tok imam dekat Kelantan. Tok imam dekat Masjid Langgar, Masjid Bacok, Masjid Kuala Kerai. Masjid daerah lah. 3 buah masjid. Memerlukan imam 4 orang. Nak 4 orang tok imam. Ada 4 buah masjid. Masa tu ada 4 buah masjid. Memerlukan 4 orang tok imam. Datang temu duga 12 orang. Nak 4 orang tok imam saja. Ada 4 buah masjid kosong. Nak imam muda. Jadi temu duga dia tu mula-mula dengan ayat sejadah lalu. Temu duga dia. Masuk baca ayat sejadah. Temu duga tu kena duduk jauh. Ini yang mufti kita jadi tok imam tu duduk jauh. Syarat dia duduk jauh. Sebab apa? Sebab kalau kamu jadi tok imam, kamu baca khutbah kau jadi tok imam, kau biar orang lain boleh dengar. Kalau mari dia dekat, tak boleh nak nilai suara kamu tu kuat kata tidak. Masuk-masuk tu baca ayat sejadah. Ayat sejadah selalu tu. Baru mari tanya tu menduga dulu. Orang ayat sejadah selalu baca lalu dia. Baca sejadah ingatlah. Ingat habis. Sepupu saya lah ingat habis dia ceritalah kisah dia. Hal ta'ala al-insan, ingat. Lepas tu ambil atas meja tu ada khutbah baca. Jauh lah jarak tu duduk jauh. Baca lah baca khutbah dia. Baca khutbah apa semua. Baca Al-Quran apa semua. Alhamdulillah jadi luluh. Luluh dia. Ada 12 orang. 4 orang sahaja. Yang datang tu hampir semuanya tahfiz Al-Quran. Tahfiz Quran belaka. Mari 12 orang tu mungkin 8 orang lah daripada sekolah-sekolah tahfiz. Pondok-pondok tahfiz. Yang datang. Tapi yang sepupu saya ni bukan tahfiz. Tapi ingat surah tu banyak lah. Ingat surah banyak. Lepas tu boleh jawab soalan lah. Boleh jawab soalan hukum, hakam dan sebagainya. Yang ditanya bukan saja ada sijil, tetapi ada ilmu. Bukan saja hafal Al-Quran tapi ada ilmu. Tapi hafalan tu baguslah yang hafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita nak hafal Al-Quran. We galakkan kepada masyarakat kita hafal Al-Quran. Anak-anak kita hafal Al-Quran, jiran-jiran kita. Kalau kita boleh mampu hafal tu sedikit, kita usaha naik sedikit lagi, sedikit demi sedikit. Lepas tu kalau kita boleh mampu support ataupun ambil anak tempatan untuk kita hantar ke kelas tahfiz, dibayar oleh pihak surau. Buat satu tabung.
tabung, lahir tahfiz melalui surau Jenareh. Melahirkan tahfiz. Kalau dekat Yaman, kalau dekat Mesir, kalau dekat Turki, surau tu lahirkan tahfiz. Lahirkan tahfiz, dia support, dia beri sumbangan. Dia beri bayaran. Siapa yang nak pergi kelas tahfiz, pihak surau bayar. Allahu Akbar, nilai besarnya kita. Sampai bila-bila dia baca tahfiz, dia baca Al-Quran, dia jadi imam sembahyang dan sebagainya. Mengalir pahala dia kepada kita. Tabung tahfiz untuk hantar pelajar yang hendak belajar. Siapa yang tidak ada kemampuan, ada minat untuk belajar tahfiz, pihak surau support dia. Masuk sekolah tahfiz. Lahir di Jenareh, anak-anak Jenareh, kita letak 2 orang setahun. 2 orang lahir setahun. Tahfiz Al-Quran. 2 orang setahun. Alhamdulillah, 20 tahun. Dah berapa ramai dah kita ada tahfiz Al-Quran di sekitar kawasan kita. Paling susah tak ada. Bila habis bulan Ramadan, kembali Tok Imam Asar di surau lain lah, bukan surau ni. Kembali Tok Imam Asar, dia kata tak ada dah kita. So, kalau bulan Ramadan tu rasa sedap, dah mari je semayang, rasa seronok dah datang solat. Sekali-sekala budak tahfiz datang, Allah sejuknya hati, bacaan mereka sedap dengar. Supaya Syekh Mahmud dah kata subuh-subuh bulan Ramadan zaman dulu lah, buka radio dengar bacaan Al-Quran Syekh Basit, Syekh Mahmud. Dululah Syekh Mahmud, Syekh Basit tu dia baca Quran subuh tu sedap dengan bacaan dia. Tu alif lam mim, bacaan Syekh Mahmud tu. Apa ni, ulaikal ladzina kafaru. Kita dah dengar bacaan dia tu kan, seronok dengar. Dia bila budak tahfiz sekali-sekala mari dekat surau kita, mari jadi tok imam. Kadang-kadang dia balik, mari berjalan rumah saudara dia, mari tu nak jadi tok imam. Bulan biasa tu, anak siapa ni? Allah sedapnya baca Quran malam ni. Nak cerita kata, tak adanya kita sebelum ni. Sebelum ni tak adanya. Ni surau lain lah. Saya pergi tu, pergi ceramah. Lepas tu pihak surau lah beritahu dia, tak anak siapa ustaz malam tadi kita. Allah sedapnya, mari semayang. Lama lah tak dengar apa ni bacaan tahfiz bulan Ramadan hari tu dululah. Lepas tu tak ada lah. Di kalangan kita lah ustaz sekarang ni. Yang biasa belakang lah. Biasa baca lebih kurang lah. Kita kata bila mari tahfiz tu, bacaannya surah Ibrahim, bacaannya mari surah Saf, surah Al-Hujurat, bacaan dia tu. Surah Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mari ayat dia baca. Ayat dengan pertanyaan. Baca, mari pula fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayat pertanyaan. Dengan ayat yang manakah yang akan kamu dustakan kepada Allah? Dengan apa lagi kamu dustakan kepada Allah? Cerita tentang kekuasaan Allah, cerita tentang nikmat yang Allah beri. Lepas tu mari pertanyaan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dapat ayat-ayat yang macam tu, memberi satu orang panggil motivasi pada kita mendengar ayat tadi ni. Ayat yang sama dia baca. Bukan tak imam kita sini lah, kita imam kita kecil hati pula berat. Bukan tak imam sini lah, dia kita kira surah lain. Dia cerita saya tu, dia kata ustaz mari tak imam dia baca benda yang sama lebih kurang. Dia kata bukan tak imam tu salah, kita pun tak hafal juga. Dan sekali-sekala tu budak tahfiz mari dari tak imam di surau kita. Allah sedapnya ustaz baca macam duk Mekah dah. Aduh, duk Mekah dah dia kata. Wasa supaya baca Masjid Madinah ni, baca Allah bacaannya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat ni, mari lama baca. Dia baca tengok Allah bila nak habis. Kena temeh hak tua lama dia baca. Dia baca tengok wadduha wal laili idza. Sudah hijrah bila lah. Lah nak habis dia kata lamatnya. Baca imam tu marahnya dia kata imam. Mari sekali-sekala anak siapa balik mari baca Quran supaya Masjid Madinah. Allahu Akbar, rasa seronoknya ustaz. Jadi nak lahir macam tu, kita kena support lah. Ambil berat, buat elan. Sebagaimana elan masuk universiti tadi, buat elan juga di surau kita. Elan, sesiapa anak-anak Jenareh yang hendak belajar tahfiz, saya ambil borang, kita akan support bayaran kepada mereka. 300 sebulan kita bayar. Ada dah di kalangan kita nak memberi sumbangan. Siapa sanggup datang ke surau, jumpa dengan pengurusi surau, kita akan beri borang dengan syarat ada sekolah tahfiz apa semua berdaftar. Mari semua sini, beritahu itu bukti, kita akan beri sumbangan pada mereka. Bagaimana nak masuk U tadi? Maksud you yang diberi sumbangan oleh pihak Majlis Agama Islam, oleh pihak surau, oleh pihak-pihak Baitul Mal dan sebagainya. Pihak kita pun juga.
Sebagaimana berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, memberi sumbangan dan bantuan, memberi gaji bulanan kepada orang yang hafaz Al-Quran. Gaji bulanan kepada orang yang hafaz Al-Quran di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas tu lahirnya orang yang baca Al-Quran lahir. Galakkan pemerintah tu besar. Galakkan itu besar. Ini tak ada tahfiz, kekurangan tahfiz. Jadi kerana kita tidak ambil berat tentang itu. Jadi itu di antara perkara yang kita perlu ada pada dalam kehidupan kita hari ini. Dan apabila selesai daripada solat Jumaat, hendaklah membaca bacaan ini. Selesai solat Jumaat, hendaklah baca. Dia suruh baca bacaan ini. Selesai solat Jumaat, baca surah Al-Fatihah 7 kali, baca Qul Huwallah 7 kali, baca Qul A'udzu wal Mu'azzamatain, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas 7 kali. Lepas daripada sembahyang Jumaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a akiba salamihi min jum'atin qabla an yasniya rijlaihi. Barang siapa memberi salam Jumaat, lepas dia beri salam Jumaat, dan kedudukan kakinya tahiyat akhir tidak berubah. Qabla an yasniya rijlaihi, kedudukan tahiyat akhir dia tak berubah. Lepas beri salam, duduk tahiyat akhir tak berubah. Begitu juga sembahyang 5 waktu. Bila kita beri salam, kita jangan cepat duduk bersalah, yang cepat bersalah. Kita duduk tahiyat akhir tu dulu. Ambil masa lah baca astaghfirullahalazim, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai di Allahumma antas salam ataupun surah Al-Fatihah atau ayat kursi baru berubah. Awal-awal tu jangan berubah, duduk tahiyat akhir tu tak berubah. Sebab apa tak berubah? Sebab barang siapa beri salam solat, dia kira masih belum keluar daripada solat. Dia kira berada dalam suasana solat lagi. Sekiranya ada perkara yang dia tertinggal, dia boleh berdiri dan bangun, dia dikira solat. Seperti berlaku pada Nabi dengan Zuliadain. Selepas beri salam, Nabi tak berubah lagi kedudukan kakinya. Maka dia tahu sembahyang tu ada kesilapan, Nabi bangun dan sambung solat selepas beri salam. Jadi tidak keluar lagi. Dan kedudukan kakinya tidak berubah. Tu sunat duduk tahiyat akhir selepas memberi salam. Tidak cepat nak salam. Tidak terperak salam lalu. Assalamualaikum, assalamualaikum, perak lalu dah. Perak lalu dah. Assalamualaikum, assalamualaikum, perak kaki lalu dah. Tunggulah sekejap sampai di astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tunggu sekejap, Allahumma antas salam. Baru ni dia tak boleh dah. Beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, perak lalu. Salam selalu dah. Tu sunnah menunggu di dalam tahiyat akhir. Duduk keadaan tahiyat dengan tidak berubah kakinya adalah sunnah. Dia kata qabla yasniya rijlaihi, dengan tidak berubah kedudukan kakinya. Wa man, dan tidak berubah kedudukan kakinya. Wa qabla an yatakallama, dan tidak berkata-kata yang luar, tak bercakap apa lagi. Kemudian dia menyebut, kemudian dia membaca ayatakallama, kemudian dia membaca al-Fatihata. Dia membaca surah Al-Fatihah, wal Ikhlas, surah Al-Ikhlas, wal Mu'azzawatain, 2 Qul A'udzu, sebanyak sab'an 7. Baca Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 7 kali, Qul A'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul A'udzu birabbin nas 7 kali, baca 7. Dia baca lagi sampai habis. Lepas tu diberi pahala baginya 3 perkara. Dapat pahala 3 perkara. Yang pertama, dapat pahala kepada dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun akan dosa-dosanya yang lalu. Diampun dosa-dosa dia yang lalu. Yang kedua diamankan wa amana billahi wa rasulih. Diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diaman yang wa utiya lahu min ajrin. Yang kedua diberi pahala baginya bi adadi man amana billah, sebanyak-banyak orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa hafazalahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu, dijaga akan agamanya, dunianya, ahli keluarganya dan anak-anaknya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama mana dia boleh baca 7 kali selepas daripada sembahyang Jumaat. Tak agak sukarlah lepas sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang subuh baca Alam Nasrah lepas sembahyang subuh. Selain pada bacaan yang kita baca tu, tambah lagi baca Inna Anzalna. Barang siapa baca Alam Nasrah selepas subuh, pada hari tu akan dijadikan dia sayang kepada ibadah. Sayang dia kepada ibadah. Sayang dia pada Al-Quran, baca Quran, sayang dia pada solat berjemaah, sayang dia pada zikir, pada bersedekah, buat ibadat daripada hari itu.
Barang siapa baca inna anzalna selepas sembahyang subuh, akan dijadikan ia pada hari itu melakukan yang baik lebih banyak daripada melakukan yang jahat. Buat baik tu lebih banyak daripada buat jahat. Baca inna anzalna lepas sembahyang subuh. Ada bacaan-bacaan lain lagi lah lepas solat. Jadi di antaranya lepas sembahyang Jumaat, kalau kita ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan, sekurang-kurangnya berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar pun tak podah lah sekurang-kurangnya. Jangan tidak ada langsung, tak ada langsung amalan. Jadi tu nak keluar, nak balik saja. Jadi kita ada amalan-amalan tu. Jadi kita tinggal di situ, kita ambil soalan. Kalau sempat lah. Sunat Jumaat tak sempat sunat Jumaat, kita sambung pada akan datang. Tajuk kita hari ni sebenarnya malam ni sunat Jumaat sebenarnya. Yang tu dah baca dah sedikit yang lepas tu. Sambungan jelah. Habis makruh habis dah. Akan sambung akan datang solat sunat pada hari Jumaat. Dan kita ambil beberapa soalan. Ada sahabat kita tanya soalan, kita catat di sini. Ada beberapa soalan daripada sahabat kita. Jadi ada orang tanya soalan tentang bacaan surah Al-Fatihah. Ada orang tanya baca surah Al-Fatihah. Dia kata ustaz nak tanya surah Al-Fatihah, dia baca dia berhenti pada alaihim. Dia berhenti pada alaihim. Boleh atau tidak? Dia baca surah Al-Fatihah aja. Bukan alaihim yang tu, alaihim yang nak habis tu. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan yang tu, nak alaihim yang satu lagi. Dia putih tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nak habis dah tu. Nak habis dah. Dia putih dia yang situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nak ambil waladdallin tu kan? Putih alaihim waladdallin. Macam tu. Boleh tak? Soalan dia tanya. Ada orang tanya soalan. Dia baca surah Al-Fatihah. Fatihah ni kita boleh berhenti di alaihim, mak tengah-tengah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bila kita berhenti alaihim, jangan ambil balik alaihim tu. Ambil ghairil maghdu. Jangan macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak boleh ambil. Yang kita berhenti dah, tinggalkan, ambil ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Bi alaihim waladdallin, amin. Tu kita dah cerita dah yang lepas. Soalan yang malam ni, soalan dia berhenti di alaihim dekat nak habis. Boleh tak? Berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti situ. Alaihim waladdallin. Soalan dia tanya berhenti situ. Jadi pada pandangan saya lah, jawab dia boleh tidak, tak salah lah. Sebab dia berhenti tu, dia tak sempat suara. Sebab dia lah, dia tak sempat suara. Sebab dia nak ambil waladdallin tu, dia tak sempat suara. Lepas tu dia berhenti tu dengan tidak lama. Alaihim tu orang yang tanya tu lah, kita tak berhenti lama, dah sekejap je berhentinya. Sekejap saja. Dia kata tak sempat nak ambil nafas. Jadi tidak batal, tapi makruh berhenti tadi. Yang sebaiknya pergi terus. Tapi mungkin tak sempat nafas, mungkin nak ambil waladdallin, boleh. Yang tak bolehnya berhenti di tengah ayat. Kalau berhenti di akhir ayat, tak apa. Di akhir kalimah, tak boleh di tengah kalimah. Seperti ihdinas siratal mustaqim, berhenti di ta. Kalau berhenti di kim tu tak apa, berhenti di ta, huruf tengah-tengah. Kalau alaihim dah akhir, yang tak bolehnya berhenti alai siratal ladzina an'amta alaihim. Tak boleh lah. Kalau berhenti di him, dia cukup kalimah tu. Dia tak boleh berhenti di tengah-tengah kalimah. Di akhir kalimah berhenti tak apa. Dia berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal berhenti di ta. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tu putus. Tak boleh, tu batal. Itu batal. Dan memutuskan ayat yang kalimah. Tapi kalau berhenti yang last dah, tak apa, dimaafkan. Cara berhenti tu kena ada kaedah dia juga. Waktu dia tanya lagi, dia kata dia sebut waladdallin tu terlalu panjang, dan ada pula yang sebut waladdallin tu pendek. Waladdallin tu pendek. Boleh tak soalan dia? Dia sebut waladdallin tu panjang sangat. Waladdallin panjang sangat. Ada satu lagi waladdallin tapi tidak berapa panjang. Waladdallin tak berapa panjang.
Jadi waladhdallin itu makhraj dia di situ ada dua sabdu, ada pada dad, ada pada lam. Waladhdallin tu ada dua sabdu. Pada Fatihah ni sabdu dia ada 14. 14 daripada bismillah sampai waladhdallin ada 14. Kalau buat satu batal. Semua 14 tu wajib kena ingat, wajib kena tahu di mana 14 tu. Kita kena tahu kita baca Fatihah tu ada 14 sabdu. Tak ada di iya. Jadi iyyaka na'budu wa ada di iya tu ada dua di situ. Masa baca at-tahiyat pun sama. Sabdu dia tak ada di mana. Fatihah pun sama. Di waladhdallin tak ada dua. Satu ada pada dad, satu ada pada lam. Biasa di lam tu lah tertinggalnya. Di lam tu sabdu dia berada di atas lam. Lam tu pula huruf yang lembut. Lam tu. Jadi bila tamik dad, panjangkan sebab dia mat lazim. Panjangkan. Waladhdallin. Panjang. Waladhdallin. Bila nak ambil ling tu, kita tekan sedikit. Kita tekan. Waladhdallin. Biar ada sedikit. Waladhdallin. Biar ada gitu. Tak bolehnya, tak ada sabdu. Macam dia pergi do, lepas tu dia ling. Macam ni. Tak ada sabdu. Waladhdallin. Tu sabdu tak ada. Ya do, lin. Tak ada sabdu. Kalau ada sabdu, waladhdallin. Lidah terangkat, bunyi sedikit. Waladhdallin. Ada sedikit sabdu. Yang tak ada, waladhdallin. Kita suruh budak sekolah baca, tak ada sabdu, ramai-ramai tak ada sabdu. Lepas tu huruf dia pula, mat tu salah. Mat salah, pendek, panjang, pendek, ikut dannya budak sekolah. Dia kata 4, dia kata 5 dah lah. Suruh baca Fatihah tu, dia baca lebih kurang aja. Baca Fatihah lebih kurang, baca at-tahiyat lebih kurang. Pada dia kata 5. Lepas tu suruh baca doa kunut, tak pandai, giling kepala. Doa kunut, tak erti Ustaz, tak pandai. Doa kunut tak pandai. Fatihah baca tu, kira dengar tu tidak banyak salah lah, banyak salah. Fatihah mereka. Jadi kena beritahu dia, perbetulkan lah. Fatihah tu salah. Kena sentiasa ulang. Sentiasa baca depan guru, baru mendapat Fatihah yang baik. Doa kunut tak ingat. Tak ingat sekolah saya dulu ngajar sekolah lain. Lepas tu sekarang ni ngajar sekolah lain pula. Sama. Sekolah yang lama ramai pelajar 3-5 tak ingat doa kunut. Masuk sekolah yang baru sama juga. Tak ingat doa kunut. Soalan yang sama juga pelajar tanya. Kata Ustaz, kita tak baca doa kunut subuh, boleh tak kita sujud sawi? Sekolah yang baru. Sekolah lama tanya ada soalan tu. Soalan tu kita dapat dah di sekolah yang lama dulu. Pelajar-pelajar aliran sains tanya. Mari sekolah ni pula sama juga. Pelajar aliran sains juga tanya. Ustaz, kita tak hafal doa kunut, boleh ke tak bila akhir solat kita sujud sawi? Mari tanya gitu. Sujud sawi. Ya sujud sawi ni sepatutnya kita terlupa. Terlupa sujud sawi ni kamu sengaja. Kamu sengaja, tapi boleh jugalah kalau kamu nak sujud sawi dah daripada tak sujud langsung. Sekurangnya memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau tak boleh doa kunut, hukum dia boleh bawa doa-doa yang lain. Tidak tak tahu di situ. Boleh bawa doa yang lain. Tak ingat doa kunut, dia boleh bawa doa lain. Dia boleh digantikan dengan doa lain, tetapi mesti belajar doa kunut dengan segera. Jangan duduk dengan doa lain sampai habis. Kali belajar doa kunut tu. Jadi doa kunut tidaklah susah sangat doa kunut tu, tak hafal pelajar. Kerana di sekolah kalau amali dia belajar tu sehari 2 hari je. Mana dia nak ingat? Kita ajar budak sekolah ni amali ni sehari 2 hari je. Kita tidak ajar berterusan. Jadi dia kena hafal sendirilah, hafal sendiri kat rumah dia dan sebagainya. Jadi masa isyak dah ni. Masa soalan satu je lah, tak sempat nak ambil soalan lain lagi. Ada beberapa catatan soalan di sini, mungkin tak sempat lah. Masa dah masuk, kita hanya situ saja, ringkas saja kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pantas sudah